Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mahira binti A. Rashid, kaunselor berdaftar di Nur Counselling and Training Center. Bersama-sama dengan saya pada hari ini Puan Syahidah binti Muhammad Maki, iaitu pegawai psikologi klinikal panel di Nur Center, dan kita nak membicarakan tentang soal penyakit obsesif kompulsif ataupun dalam bahasa Inggeris lebih dikenali sebagai obsessive compulsive disorder ataupun orang lebih senang sebut sebagai OCD. So soalan pertama saya kepada Puan Syahidah ialah apakah itu sebenarnya penyakit obsesif kompulsif ataupun OCD ni, obsessive compulsive disorder? Apa sebenarnya? Puan Mahira, saya cuba menjawab soalan Puan tadi ya. Okey, soalan Puan mengenai apa itu obsessive compulsive disorder ataupun OCD. Sebenarnya dalam Wikipedia ia diterjemah sebagai kecelaruan obsesif kompulsif. Kerana kecelaruan itu berasal dari perkataan disorder tadi ya. Tapi memang ada artikel yang menggunakan perkataan penyakit obsesif kompulsif. Walau bagaimanapun dia merupakan perkara yang samalah ya. So OCD ni merupakan penyakit psikiatri atau penyakit mental. Dan dia terdiri pada dua komponen, O dan C. O ialah obsesif, iaitu pemikiran yang obses, yang keterlaluan, manakala C ialah kompulsif. Ia merupakan akibat daripada pemikiran yang keterlaluan tadi, ia menghasilkan tindakan yang berulang-ulang. Dan orang Melayu selalunya ataupun ada yang menggunakan orang Melayu ada yang menggunakan istilah was-was, dan biasanya mereka menggunakan istilah ini merujuk kepada wuduk, solat, tapi sebenarnya dalam konteks OCD ia mempunyai ruang lingkup yang lebih besar. Okey, contoh kalau seseorang tu ada pemikiran bahawa dia perlu basuh tangan dengan bersih, dan bagi dia definisi bersih ialah sekurang-kurangnya dia mesti berulang membasuh tangan tersebut sebanyak 10 kali. Jadi dia akan dia menghasilkan tindakan dengan dia akan membasuh tangan sebanyak 10 kali untuk memastikan, untuk meyakinkan diri dia bahawa tangan dia dah bersih. Tapi dia sebenarnya bergantung kepada situasi seseorang tersebut ya. Sekiranya dia dalam keadaan yang tidak stabil, stres dan sebagainya, mungkin dia akan mengulang lebih daripada 10 kali, sebab kebanyakan masa bila seseorang tu stres dan sebagainya, dia tak dapat menumpukan perhatian kepada apa yang dia buat, menyebabkan dia tengah-tengah buat, tiba-tiba dia macam berada di pemikiran yang maksudnya dia hayal dan sebagainya. Bukanlah hayal, maksud saya dia tidak dapat menumpukan perhatian, menyebabkan dia kata, alamak, berapa kali tadi saya dah buat, saya ulang balik, ulang balik, menyebabkan dia akan membasuh lebih daripada 10 kali tadi ya. Jadi dan sebenarnya pemikiran tu dia tidak berakhir dengan saya basuh 10 kali saya akan bersih. Tak, sebenarnya dia ada rantaian pemikiran negatif tadi ya. So contohnya kalau saya tak basuh 10 kali, saya tak bersih. Kalau saya tak bersih, saya mungkin meninggalkan virus ataupun bakteria ataupun kuman tersebut di mana-mana tempat yang saya pegang. Dan sekiranya ada orang lain yang memegangnya, bagaimana kalau yang memegang itu anak saya? Dan bagaimana kalau anak saya sakit? Adakah anak saya akan masuk hospital? Adakah dan sekiranya anak saya sakit, saya akan menyalahkan diri saya, dan bagaimana dengan kehidupan saya selepas itu? Jadi dia ada rantaian pemikiran yang panjang ya, kebimbangan yang melampau mengenai sekiranya perkara yang ditakuti itu berlaku, apa yang akan terjadi seterusnya. Okey, dan bagaimana sebenarnya kita nak pastikan bahawa ia telah menjadi sebuah kecelaruan. Okey, sebenarnya sebab kita pun kadang-kadang, kita sebagai manusia biasa, ada masa yang kita nak ulang melakukan sesuatu tu mungkin 2 dan 3 kali macam itulah, ataupun kita terlupa, sebab kita tak menumpukan kepada perkara yang kita sedang buat, kita terlupa, aku dah tutup lampu tadi, so kita pergi balik, dah tutup dah sebenarnya. So ada kita manusia biasa mungkin juga ada tendensi untuk mengulang perbuatan, cumanya perbuatan yang sama, cumanya apa yang akan
memastikan ataupun yang membezakan antara perkara yang normal dan kecelaruan tadi, disorder tadi. So jadi bila ia sudah mula mengganggu fungsinya, maksudnya bila seseorang itu mempunyai OCD, dia dah tak boleh berfungsi dengan baik. Dia sebagai seorang isteri ke, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelajar dan sebagainya, dia tidak dapat menjalankan tanggungjawab itu dengan baik. Contohlah, kalau seorang yang mempunyai obsesi terhadap kebersihan diri, dia mandi berjam-jam kononnya kan, dia mandi berjam-jam, menyebabkan dia lewat hadir bekerja. So bila lewat hari bekerja, majikan panggil dia, majikan tegur dia, dan adalah konsekuensi lain ataupun akibat-akibat lain daripada perkara tersebut. Jadi dia dah mula mengganggu fungsi. Contohnya bila majikan tegur, dia dah mula stres, dah mula tak dapat menunjukkan perhatian ataupun fokus kepada kerja dan sebagainya, menyebabkan dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, itu dah mula mungkin tanda-tanda simptom-simptom yang menunjukkan bahawa dia telah mempunyai OCD tadi, ya, yang membezakan dia daripada pengulangan perbuatan yang biasa ataupun yang bagi seorang yang biasa. Ataupun seorang itu wuduk berulang-ulang kali sebab dia tak yakin bahawa wuduk yang dia ambil tu adalah wuduk yang sah. Jadi menyebabkan dia lewat solat. Kalau orang bekerja, dia ada masa contohnya 1 jam saja untuk dia berehat, yang melibatkan solat, makan dan sebagainya, kalau bukan puasa lah. Okay? Jadi kalau orang yang bekerja ada masa 1 jam saja untuk menyelesaikan semua perkara tu, tapi wuduk pun dia mengambil masa yang lama, dan bila dia solat tu, tempat yang ada mungkin hanya di tempat di surau awam, bukan surau awam, maksud saya surau yang dikongsi bersama dengan pekerja-pekerja lain ataupun orang-orang lain, menyebabkan dia rasa malu ataupun dia rasa tak selesa untuk mengambil wuduk berulang-ulang kali, menyebabkan mungkin sampai ke satu tahap bahawa dia rasa penat dan tak mahu bersolat. Disebabkan sebab solat itu memerlukan wuduk. Syarat wajibnya ialah wuduk. Jadi bila dia tak boleh dapat berwuduk dengan sempurna, dia tidak yakin dengan wuduk yang dia ambil tu, menyebabkan dia tak boleh nak solat. Okey? Jadi fungsi dia sebagai seorang hamba itu terganggu. Okey? Jadi untuk mengelak dia rasa penat, rasa bahawa wuduk dia tak sah dan sebagainya, jadi menyebabkan dia terus tinggalkan solat. Jadi fungsinya dah terganggu di situ. Okey. Okay, terima kasih Puan Syahidah. Soalan yang kedua, kita terus pergi kepada soalan yang kedua. Bagaimana penyakit ini boleh dikaitkan dengan COVID-19? Okey. Dan kaitan OCD dengan COVID-19, ya, sebenarnya dia sedikit mencabar sebab kita sedia maklum bahawa sejak tersebarnya virus COVID-19 ni, kita digalakkan untuk sentiasa menjaga kebersihan, sentiasa kerapkan mandi, kerapkan basuh tangan, dan kerapkan mencuci peralatan rumah dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh virus yang tak nampak, tak nampak oleh mata kasar, boleh pula dipindahkan dengan hanya sentuhan. Jadi perkara-perkara ni akan meningkatkan kewaspadaan kita, kebimbangan kita. Jadi rasa bimbang, sebenarnya rasa bimbang atau anxious dalam bahasa Inggerisnya ialah satu perasaan yang normal dan perlu ada pada setiap orang. Sebab rasa kebimbangan ini akan menghasilkan respon fight ataupun lawan, ataupun flight ataupun elakkan, ya. Jadi kita perlu ada rasa bimbang, terutamanya bila kesihatan ataupun keselamatan kita terancam. Contohlah kan, contoh depan mata kita datang melintasnya seekor harimau. Kalau kita tak ada rasa kebimbangan tu, kita takkan rasa suasana ataupun situasi tersebut adalah sesuatu situasi yang memerlukan kepantasan tindakan kita, ya. Menyebabkan kita mungkin tidak melakukan apa-apa, terlalu relax, sehingga mungkin mengancam keselamatan kita dengan mungkin kita
kita dibaham oleh harimau itu dan sebagainya. Jadi anxiety ni pada kadar yang sepatutnya diperlukan oleh diri kita. Okey. Jadi disebabkan oleh fight and flight tadi, jadi langkah-langkah perlindungan diri yang kita amalkan seperti yang disyorkan oleh KKM tadi, Kementerian Kesihatan tadi, merupakan antara cara kita fight. Contoh dengan kita membasuh dengan sabun, kerapkan mandi, kerapkan basuh tangan tu, cara kita fight. Sebab nak tak nak kita kena mendedahkan diri kita kepada bahaya tadi. Bila kita kena beli barang, kita perlu berinteraksi dengan orang, tapi bila kita balik kita terus mandi, terus cuci tangan dan sebagainya. Cara kita fight. Okay? Dan flight juga adalah juga cara yang diterapkan dalam SOP KKM tadi, di mana kita mengelakkan untuk pergi ke tempat orang ramai, elakkan bawa anak-anak kecil. Itu adalah cara kita flight tadi, ya. Okey. Jadi ini adalah normal baharu yang kita amalkan. Maksudnya sebelum tersebarnya virus COVID-19 ni, kita balik kerja tak perlulah terus mandi. Contohnya kita balik daripada luar, kita tak perlu terus mandi. Tapi normal baharu yang perlu kita amalkan ialah bila kita balik daripada kerja, kita balik daripada luar, kita terus mandi, kita terus basuh tangan dan sebagainya, cuci tangan dan sebagainya. Jadi sekiranya sekarang kita mengamalkan perkara tersebut, maksudnya balik daripada luar, kita terus mandi, terus basuh tangan dan sebagainya, itu adalah normal. Okey, bukan dikategorikan sebagai OCD tadi. Tapi macam mana pula dia boleh menjadi OCD? Sebab normal baharu ni seolah-olah macam OCD yang sebelum ini. Okey. Jadi bila menjadi OCD ataupun disorder tadi, bila mana ia mula mengganggu fungsi. Okey. Contohnya bila kita lihat fungsi harian kita mula terganggu disebabkan oleh pemikiran kita tadi. Contohnya bila kita pulang dari luar, kita terus mandi, normalnya okey, mengikut adaptasi normal baharu tadi ialah kita terus mandi, kita terus basuh tangan, pastikan sabun dikenakan ke seluruh anggota badan kita, terutamanya yang terdedah tadi. Tapi bila kita mula membuat perkara tersebut berulang-ulang kali, menyebabkan kita terpaksa meluangkan berjam-jam, padahal untuk melengkapkan normal baharu tadi tidak memerlukan sampai berjam-jam, mungkin beberapa minit sahaja. Mungkin 15 minit itu masih acceptable. Tapi kalau kita dah mula masuk berjam-jam dan bil air pun dah mula meningkat, jumlah sabun yang digunakan pun banyak. Okey, maksudnya menggunakan normal baharu, mungkin kita mengambil masa 2 minggu untuk menghabiskan 1 botol sabun. Contohlah saya bagi, kan. Tapi kalau orang tu mengambil masa dalam 1 minggu ataupun beberapa hari sahaja sabun dia dah habis, maka ia mungkin menunjukkan simptom-simptom tadi, ya, simptom-simptom OCD tadi. Tapi walau bagaimanapun, untuk mengesahkan bahawa dia mempunyai simptom yang cukup simptom untuk didiagnos sebagai OCD, perlulah rujuk kepada pakar, utamanya pakar perubatan, pakar psikiatri, ya. Jangan self-diagnose. Sebab kadang-kadang bila kita self-diagnose, memang ada banyak bahan-bahan bacaan, terutamanya dari internet. Tapi mungkin ada perkara-perkara lain yang kita rasakan, terutamanya bila kita bimbang, benda tu sebenarnya normal, tapi kita excessive thought, kan, kita fikir kita lebih daripada yang sepatutnya, kita merisau lebih, jadi kita masukkan dia sebagai salah satu simptom yang kita alami juga, tapi sebenarnya ialah satu yang normal. Jadi sebaiknya saya nasihatkan, pergilah berjumpa ataupun rujuk diri anda ke hospital. Boleh boleh sekarang ni perkhidmatan psikiatri ada di swasta ataupun di kesihatan awam, sama ada di klinik-klinik kesihatan ataupun di hospital. Sekiranya mereka klinik-klinik kesihatan mereka perlu rujuk kepada pakar-pakar psikiatri, mereka akan bagi surat rujukan kepada hospital-hospital lah. Jadi jangan risau.
pergi untuk dapatkan confirmation, sebab kita tak nak kita risau benda-benda yang tidak sepatutnya. Okay? Bila kita mula merisaukan benda-benda yang tidak sepatutnya, dia akan, macam saya cakap tadi, chaining tadi, dia akan benda-benda yang tak pasti ni akan menyebabkan kita risau, dan rantaian kerisauan itu akan bertambah. Jadi saya nasihatkan, sekiranya anda rasa anda ada simptom-simptom OCD tadi, jangan terus self-diagnose, rujuk kepada pakar yang lebih berkelayakan untuk diagnose dan dapatkan rawatan yang sepatutnya. Sama ada kalau pakar psikiatri, dia akan rawatan dia adalah menggunakan ubat-ubatan, ataupun mungkin pakar psikiatri tadi akan merujuk kepada pegawai psikologi klinikal yang akan membantu dari sudut psikologi ni bagaimana untuk mengatasi OCD tersebut. Okey. Okey, kita terus pergi kepada soalan ketiga ya Puan Syahidah. Bagaimana untuk membezakan bahawa ia adalah penyakit obsesif kompulsif ataupun OCD, ataupun ianya sebenarnya adalah seseorang yang mementingkan kepada kesempurnaan, perfectionist? Okey. Di soalan soalan mengenai apa itu OCD dan perfectionist. Okey. Sebenarnya di dalam diagnosis psikiatri ni, dia ada perbezaan antara OCD dengan OCPD. Okey. O benda yang sama, obsesif. C sama, kompulsif. Tapi lagi satu ni dia ada P, iaitu personality. D yang sama, disorder. Jadi obsessive compulsive disorder adalah berbeza dengan obsessive compulsive personality disorder. Okey. Perfectionist ni ataupun biasanya kita OCPD ni bahasa orang biasa lah ya, adalah perfectionist lah ya, perfectionist ni dia lebih kepada personality, di mana seorang tu mahu semua itu teratur, mahu semua itu sempurna, kemas ya. Dia nak, maksudnya dia punya dia nak kesempurnaan, keteraturan, kekemasan tu setiap masa, di mana-mana sahaja. Okey. Tapi berbeza dengan OCD, biasanya OCD ni dia ada spesifik tema tertentu. Contohnya dia kebersihan sahaja. Jadi dia tak adalah sampai semua barang pun mesti teratur. Dia lebih kepada kebersihan saja. Dan beza OCD dengan OCPD ni juga, orang yang mempunyai personality yang perfectionist tadi, OCPD tadi, biasanya mereka ni tak rasa apa yang mereka buat, apa yang mereka fikir itu sebagai sesuatu yang salah. Dan mereka even percaya bahawa, dan fikir dan percaya bahawa dia betul dan orang lain salah. Okay? Jadi dan beza perfectionist yang biasa, maksudnya ada setengah orang mempunyai sifat-sifat yang mahu benda tu, sesuatu benda tu baik, bila teratur, kemas dan sebagainya. Tapi yang membezakan dia sebagai satu yang kecelaruan, maksudnya dah menjadi celaru, dah menjadi sesuatu diagnosis di dalam psikiatri, ialah macam mana saya terangkan fungsi tadi, iaitu fungsinya terganggu. Maksudnya bila dia punya OCPD tu tadi mengganggu, biasanya orang macam ni dia ada masalah untuk mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, jadi ataupun untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan, ataupun untuk berada dalam sebuah pekerjaan itu lama, disebabkan oleh personality dia tadi. So fungsi dia terganggu bila dia tidak dapat berfungsi, ataupun dia tidak dapat menjalankan tugasan dengan baik. Dia mungkin ada kemungkinan untuk dibuang, contohnya. Jadi bila dia dibuang, dia tidak ada mata pencarian, ataupun dia tidak ada pendapatan. Macam mana pula untuk dia menanggung kos hidup dia tadi. Jadi fungsi tu dah terganggu kat situ ya. Tapi kalau orang yang perfectionist biasa, maksudnya orang biasa, orang yang tak ada masalah mental, tapi dia mungkin sifatnya seorang yang kemas, bersih, tapi dia tak adalah sampai macam dia tak boleh nak buat kerja kalau orang lain tak susun dengan baik. Dia tak boleh nak buat kerja kalau dia tak boleh nak dia tak boleh nak tolerate kalau basuh macam tu. Dia mesti cara dia juga basuh, contoh ya. Itu
perfectionist yang itu perbezaan perfectionist dan OCPD tadi. Perfectionist bagi orang biasa dengan OCPD tadi lah, ya. Okey. Baik, terima kasih Puan Syahidah atas kupasan yang sangat menarik berkenaan tentang bagaimana kita nak membezakan OCD dengan seseorang yang mementingkan kepada kesempurnaan ataupun perfectionist ni. So sebagai penutup, apa nasihat Puan bagi mereka yang mendapati bahawa mereka mempunyai simptom-simptom penyakit OCD ini, dan apa pula nasihat Puan bagi mereka yang mendapati terdapat gejala ni kepada kenalan mereka? Terima kasih. Seterusnya nasihat, okey. Nasihat yang saya boleh berikan kepada mereka yang mempunyai simptom-simptom OCD ataupun yang mempunyai kenalan yang mempunyai OCD ni, nasihat saya seperti mana yang saya katakan tadi, sekiranya anda rasa anda ada simptom-simptom, jangan terus diagnose. Pergi dapatkan pergi ke klinik untuk mendapatkan pengesahan daripada orang-orang yang lebih berkelayakan, lebih berautoriti. Dapatkan pengesahan diagnosis daripada pakar-pakar. Jangan self-diagnose, sebab bila kita self-diagnose kita akan lebih risau. Sebab sebenarnya walaupun kita rasa kita self-diagnose, tapi sebenarnya banyak lagi kerisauan sebab kita tak dapatkan diagnosis daripada pakar yang berkelayakan. Jadi dia kekal sebagai sesuatu yang speculation. Dan speculation ini sebenarnya meningkatkan kebimbangan kita. So refer diri anda ke hospital, sama ada dapatkan referral daripada klinik kesihatan ataupun sama ada klinik kesihatan swasta ataupun kerajaan, dan mereka akan rujuk pada pakar-pakar psikiatri, ataupun juga boleh dan mereka ni akan memberi diagnosis yang lebih tepat dan memberi rawatan yang tepat, dan sekiranya perlu mereka akan rujuk ke pegawai-pegawai psikologi klinikal untuk mendapatkan rawatan yang berbentuk psikologikal. Kerana doktor, mereka akan bagi rawatan ubat-ubatan. Dan nasihat lain yang saya boleh berikan ialah beri tumpuan kepada apa yang kita lakukan supaya kita dapat membantu kita untuk masukkan ataupun store dalam memori kita apa yang kita lakukan. Sekurang-kurangnya basic requirement yang kita perlu pastikan untuk memastikan keselamatan dan kebersihan kita tadi. Maksudnya, contohnya kalau kita dengan secara fokusnya kita basuh tangan kita tadi ataupun mandi tadi, kita tahu, kita ingat dah, kita dah cover, kita dah sabun tu, kita dah cover bahagian mana-mana, kita tak akan ulang lagi benda tu sebab kita yakin kita dah cover. Sebab benda tu store dalam memori kita tadi. Okay, jadi tumpukan perhatian kepada apa yang kita lakukan. Dan sekiranya pemikiran-pemikiran negatif datang menyerang, okay, obsesif tadi, kita cuba pisahkan pemikiran tu dari diri kita dengan menumpukan kepada keadaan persekitaran kita. Ada beberapa cara yang kita boleh lakukan. Pertama, mungkin kita boleh melakukan deep breathing. Maksudnya apa yang kita tengah buat pada waktu tu, kita hold dulu, kita berhenti dulu, kita tarik nafas panjang. Sekiranya mampu, tarik, kita tahan dan baru kita lepaskan. Okey? Buat sehingga kita rasa tenang, sebab bila kita rasa tenang, kita akan mengambil keputusan yang lebih baik. Kita takkan terganggu sangat dengan emosi atau pemikiran negatif tadi. Perbuatan kita tadi akan lebih reasonable. Okay? Dan kedua yang boleh dilakukan ialah dengan menggunakan 5 senses yang kita ada. Penglihatan, menghidu, merasa dengan lidah, merasa dengan kulit, pendengaran kita, untuk menumpukan perhatian kepada apa pada waktu tu, pada ketika itu, apa yang kita boleh dengar. Mungkin bunyi desiran air, mungkin bunyi kipas dan sebagainya. Mata, apa yang kita boleh lihat pada sekeliling kita, boleh nyatakan sekali warna-warna yang ada di hadapan kita. Hidu, apa yang kita boleh hidu pada waktu tu. Lidah, apa yang kita boleh rasa. Dan juga tak semestinya, maksudnya kalau kita berpuasa ni, saya suruh rasa makanan dan sebagainya, bukan. Apa-apa senses yang boleh bekerja pada waktu itu, dan skin, apa yang kita boleh rasa. Kerana apa? Bila kita mula berfikiran negatif, biasanya kita terawang-awang, kita tidak berpijak di dunia realiti. Jadi tarik nafas tadi dan menggunakan 5 senses tadi sebenarnya untuk menarik semula diri kita yang kita berada
apa yang kita buat pada itu, aware dengan diri kita, lebih mindful kepada situasi kita pada waktu tersebut. Okey, jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita dah dapat perkongsian yang sangat menarik daripada Puan Syahidah binti Muhammad Maki berkenaan tentang OCD itu sendiri, dan kita lebih jelas tentang bagaimana nak membezakan antara OCD dan juga perfectionist, dan kita boleh tahu bahawa apa peranan kita sebagai seseorang yang mendapati bahawa simptom-simptom tersebut ada pada diri kita, dan juga apa peranan kita kepada orang sekeliling kita, sahabat kita, kenalan kita, adik-beradik kita, sekiranya kita mendapati bahawa simptom-simptom ini ada pada mereka. Semoga perkongsian itu tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.